Actual no. Okey, Mas masuk, Mas masuk. Mas masuk dah. Masuk dua-dua sekali dah. Excel pun masuk. Microsoft pun masuk dah. Okey. Okey, sekarang kosong kan? 0%. 0% no. Okey. Okey, baik. Okey, sekarang ni kita nak buat actual lah. Insert column. Letak number 1. Number. Insert column. Ulang lagi ni, Mai. Mudah saja. Insert column. Type N. Cari number 1. Mudah saja. Okey. Lepas tu pula field setting. Insert column juga tadi. Macam insert column juga. Field setting. Ada field setting kan? Field setting. Bukan insert column, nanti tu lain. Insert column dekat number 1 tu. Dah betul dah tadi sayang. Sayang. Number 1, pergi kat number 1 tadi. Klik kanan. Macam insert column, buat macam insert column. Field setting, cari field setting. Field setting. Cari macam title. Okey, kat sini percent schedule. Type situ percent schedule. Pamboi rajinnya type. Simbol persen sudah. Persen ya. Simbol persen. Simbol lah. Saya tak cukup space. Alright. Okey. Okey, selak. Selak lagi sampai atas. Selak. Okey, lah ni kita nak buat actual tau. Okey, sekarang ni yang persen complete tadi tu field setting. Dia lupa dah. Field setting kena ingat lah field setting. Title. Tukar nama dia jadi percent actual. Okey lah ni buka Excel balik. Saya nak tunjuk Excel balik. Okey. Sekarang ni data apa yang dah ada? Data persen apa dah ada? Schedule. Schedule. Actual tak ada. Actual tak ada kan? Actual tak ada. Okey, sekarang ni kita nak buat actual kan? Faham Actual maksud apa actual? Actual adalah progress on site. Progress on site lah kan? Schedule based on kita punya CPM, Microsoft Project. Tak ada, apa dia? Maksud dia siapa tahu? Jadual. Schedule tu jadual tau, jadual kita. Saya tanya, Mas target nak kahwin bila? Contoh, Mas plan rancang nak kahwin umur bila? Tak apa cakap. Contohlah 28. 28. Itu jadual kita. Tiba-tiba tengok lebih awal. Mas kahwin lebih awal. Yang tu lah jadual. Yang tu lah actual sebenar. Kira mana akhir lah. Kan? Perkahwinan yang mas nanti-nantikan tu aku dapat jodoh lagi awal. Mana? Ini mana kita ni hanya merancang. Itulah kena ada schedule. Schedule tu perancangan tu lah schedule kena ada. Kan? Okey, lah ni sebenar tak ada lagi.
Okey, kembali kepada Microsoft Project. Okey. Update apa status date macam biasa. Status date macam biasa mula-mula. Buat macam tadi. Mula-mula tadi apa tarikh dia? 20 bulan 1. Buatlah. Buat macam tadi. Okey. 2021 sibuk kosong. Tak update lagi. 6%. 6%. Yang tu buka tu. Asal. Seperempat. Oh, lama lari lah. Ni lari dah ni. Ada lari dah. Sepatutnya dia kena sama. Sepatutnya dia kena sama 4. Sepatutnya kena 4. Ni mesti ada lari punya ni, baseline. Baseline tadi lari tu. Dia tak boleh, dia kena sama. Ando balik. Lagi ando. Nak tengok apa yang lari. Ando balik, semua ando balik. Kat sini pak. Ada lari ni. Kat sini lari ni. Kita kena sama. Tak apa ni. Salihin masuk tu Salihin. Ni mesti ada lari apa ni. Salihin masuk. Okey. Try tengok lah. Tu dia ni. Tu selepas pada kita buat schedule tu, kita kena save. Lepas tu masuk dalam file master. Simpan dia. Sekurang-kurangnya kalau lari, master tu secure. Master tu selamat. Okey. Salihin dapat 4 tak? Dapat. Buka tengok Excel. Buka Excel. Tak payah tutup. Tak payah ni buka dekat tu lah. Buka ni ni apa ni tu? S-curve. Ya, tengok buka. S-curve. Okey. Dapat 4. Okey dapat. Nasib baik dia tak lari. Okey, 1/1. Nanti tadi dapat, nanti tu bukan dia. 4 yang tadi tu adalah schedule. Okey, kira boleh continue lah. Okey. Yang tadi tu kita buat tu adalah schedule. Okey. Copy. Oh, tak boleh copy Sat no. Okey, sekejap je ni. Okey, lah ni kita dah dapat schedule kan. Dapat schedule 100% 664. Kita type sebelah tu. Type ni dekat bawah. Dekat subtask. 100 lepas tu 64. 100 64. Okey, type dekat person schedule. 100 64. Type yang tu saja. 100 lepas tu bawah 64.
64. Oh, okey, tak apa. Okey, lepas tu masuk 6 dengan 4. Sebab apa dia tak auto, sebab apa yang tu ada number. Kita nak pindah dah saya, nak pindah saya. Nak pindah saya. 6. Atas pun tu 4. Yang atas sekali 4. Dia tak boleh copy paste, tak boleh copy paste. Okey, hak ni percent schedule lah, kita pindah tapi. Okey, lah ni percent actual tu kita kena turun di tapak. Tahu tak? Kena tengok di tapak ah. Kan? Okey, lah ni contoh ibarat macam ni lah. Salihin duduk di pejabat ataupun side cabin. Sekarang Salihin telefon Mas. Tanya Mas, sekarang progress macam mana? ID 2, ID 3, ID 5, ID 6, ID 7, 8, 9 sampai 24. Berapa persen dah? Telefon Mas sekarang. Okey, telefon. Tanya dia. Tanya. Hello Mas. Nak tanya ID 2 sampai 24 apa dia punya percentage of progress? So, Bukan, tanya dia macam ni. Tanya dia, okey, ID 3 mengenal pasti tapak pemeriksaan. Macam mana? Kita dah 100% ke belum? Lepas tu key in dah dekat persen actual. Schedule tak payah dah. Schedule tu dah buat dah masuk dah. Okay, so untuk ID 6 diorang kerja berapa dia punya progress? baru separuh, 50%. Siapa tak tanya yang ID 5? ID 5 tu Mas kata kosong. Tak buat apa Mas ID 5 tu. Berapa persen ID 5? Kena tanya Mas duduk di tapak. Hang tak duduk di tapak, hang duduk di pejabat. Actual sebenar berlaku benda yang sebenar. Dapat ke kurang dari tu? Lebih daripada tu. Okay, untuk tipe 2 75. okay. So insurans kerja 50%, persen box. Proses box 20%. Kelengkapan keselamatan 100%. batannya mesti 100% lah. Tu dahsyat laju tanda pakai apa? Pakai ni. Kata pisang, daun pisang. Laju, tak apa. Okey, tak apa. Okey, tak apa. Kita terima, kita menghormati. Okey, lah ni actual berapa? 12. Update dah. Yang 1.1 tu kosong. Kosong. Tengok dekat graf. Line yang tu. Tu, nak ni Merah. Faham? Macam mana kita nak tahu akhir diri? Okey, pergi ke Microsoft Project balik. Insert column. Sebelah Insert column number 2. Insert column number 2. Tu ada dah tu, nombor tu tak payah tak nombor tu. Tu. Field setting. Okay. Percent ahead or delay. Terus reak. Ina. Okey.
custom field. Bawah tadi, bawah apa? Bawah field setting tadi. Bawah field setting tu ada custom field. Okey, custom field. Custom field bukan dia sayang, bukan dia sayang. Tu custom field. Formula. Formula. Cari pelan-pelan. Okey. Okey. Field. Field. Okey, field. Cari elok. Number. Relax yang kalau number. Okey, percent complete. Nampak tak percent complete dia? Tolak. Bola apa tolak pun. Number 1. Pergi dekat field balik. Field. Field lah. Field. Number. Custom number. Number 1. Okay, number 1 tadi apa dia? Siapa ingat number 1 apa dia? Schedule. Schedule. Okay. Baca. Tak baca pakai bubuh lah. Kalau dia kata gadai nyawa bunuh diri ke apa, ampai lah. Cepat sangat. Kena baca. Use formula. Apa pun semua kena baca. Use formula. Bukan tadi. Use formula. Cari use formula. Use formula. Bawah tu lah. Cari pelan-pelan. Okey. Kena klik use formula. Okey. Nampak? Faham tak? Kalau Pak tolak apa ni? Pak tolak 12 apa dia? dapat 8. Kan? Nak tahu beza dia? 8% lah. Boleh faham tak? faham. Lepas tu next punya bulan buat macam ni, buat macam besar, ulang. Bila masukkan actual progress, Cuba ajar Mas tengok. biasakan berapa Okey, cuba ajar Mas. Cuba ajar Mas. Save. Save. Lepas tu pula share dalam grup no. Lah ni ajar Mas tengok teknik ni. Ajar no. Macam mana nak update actual no. field setting title Alah senang lah. or delay. Straightforward lah. Sekejap. Boleh ulang balik semula tak? Tak apa, Mas buat. Mas buat. Salihin ajar. Okey, Mas masuk. Dia sama saya, cuma kena buat satu kolom sebab kolom tu macam nak bagi tumpang dia. Nak tumpang pergi ke kolom schedule lah. Kan. YT dapat YT? Tengah. Sebab macam ni, nanti saya tunjuk saya punya sebab saya punya number 1 percentage actual dengan schedule tu, kalau korang dia tadi schedule dulu baru actual kan. Dia dah buat actual dulu baru schedule, jadi nak tukar kolom tu pun tak payah. Tak apa, bagi Salihin tunjuk. Okey, Salihin ajar Salihin. Okay. Dia tukar kepada buat set kolom percentage. Ada? Kau tadi ambil number 1 lah. Number 1. So, right click field setting. Buat satu-satu urut lah, ingat lah. Okay.
title. Ni benda ni nak refresh balik. Refresh. Ha? Next one. So saya mau check. Lepas tu masukkan date dia. Call mas. Boleh juga. Masukkan date dia dulu. Nak cek balik dapat ke tak. Sebab tadi kalau yang 20 20 Fazlan Sar. sama tak dalam Excel. Sebab tadi kan dah check tak dapat. Oh tadi Mas kan dapat 6 kan. Sekarang 4. Dapat 6. Cik On tak bagi tahu lagi ni. Semua percentage complete tu semua kosong. Yang 100% complete ya. Semua. Highlight semua. Pergi yang complete ke actual? Tak kisah. Oh. Okay. Ambil projek. Oi, wah, 6% tak fokus kan? Inilah. Patutnya awak dah banyak sangat 21%. Tarik dia macam tak betul. 7/3 lah. Macam mana? dia 3/7. 7/3 boleh. 3/7. Okey. Dia punya 5/7 Sebab saya punya tarikh sama dengan Mas. sama. So, tadi kenapa ada tanda soal? Itulah saya ada tanya dia kan tapi tak jawab. Cuma same. Betul lah. Cik baik, email dapat 6% ke 4%? Dengar tak? Cik baik. Dengar tak? Share. Okay. Cuba Baiti share dulu. Yang ni yang saya tengah buat sekarang. Tapi saya dapat sampailah buat tapi saya punya patutnya kena ada persen kopi.
Yang kita Dia masuk percentage schedule dan percentage actual. Mandat Dua tu yang dia complete. itu saya tanya tadi. Saya kalau korangnya schedule dulu sini, Oh, sure. lepas tu baru actual. So, dia kena pilih tak kalau saya Tapi kan dia akan tolak juga kan. Actual lagi lebih daripada schedule. Maknanya kita lagi lah. So, sekarang masuk kat Ke custom tadi kan? custom field lah. Ini formula tu formula. Formula tu. Tekan formula tu. Tekan formula tu. Ya. Jadi field number 1. Number. Yalah. Number percentage Custom number. Custom number ya. Custom number. Number 1. Tolak kan? Tolak. Kejap. Boleh ulang balik tak daripada awal? Dah tulis lah. Edit delay. Ada tak? Okay. Right click. Sorry, custom view. Tekan formula. Insert view. Number. Custom number. Okay, kita ambil number 1 ni sebab kita nak buat, kita sekarang kita nak buat formula schedule tolak actual lah. Kita tak kisah. Actual tolak schedule. Try dulu. Number 1 tolak apa? Tolak percentage complete. Okay lah. Macam ni. Existing data related. Alamak. Okay ke tak tadi? Tekan okay lah. Kira dulu. Use formula. Alamak, awak dah skip. Oh, use formula. Okay. Control set tu. Buat semula boleh kan? Custom field, formula. Macam ni kan? Ya. Okay. Kalau tengok formula ni dah betul. Okay. Use formula. Ya. Kita kan use formula. So, okay. Macam ni lah. Oh. Alamak, salah lah. So, actual, maksudnya formula salah lah. Formula tu mesti number 2 lah kot. Sebab awak terbalik kan? Awak Satu balik. Oh, but percentage complete tolak. Number 1. Macam mana boleh faham? Siapa yang tak faham? Tekan formula. Formula. Yang ni cuma nak tahu dia punya beza lah kan. Kan kalau tak nak letak ahead delay tu pun tak apa kan. Mas boleh tak Mas? Saya tak dapat. Tak apalah. Tak salin aja. Kan. Yang penting tu persen schedule ada, persen actual tu ada, no? Nah, yang tu yang penting hangpa faham, no? Hangpa kena faham persen actual, persen schedule tu apa fungsi dia. Ahead delay tu cuma dari segi konsep. Kena troubleshoot Mas lah. Saya stop sorry. Troubleshoot Mas ni problem. Saya dah Mas dapat 6% tadi. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Boleh betul. Kan kalau kata pening sangat yang akhir delay tu tak payah buat, tak apa. Yang penting persen schedule, persen ahead.
Cik On, kalau saya punya tadi, kolom saya start dengan, kalau diorang percentage actual, lepas tu percentage schedule kan. Kalau kita nak tukar, nak buat macam mana? Apa? Nak tukar kolom. Nak tukar kolom maksudnya nak letak percentage schedule dulu, baru letak percentage actual. Terpulang. Macam mana nak buat? Nak tukar macam mana? Maksudnya kan kalau contoh yang dalam screen kita ni percentage complete kat sini kan. First kan finish, start, finish, percentage complete, betul tak? Lepas tu ada percentage actual. Contohlah kalau kita nak letak percentage actual ni belah kiri, sebelah finish. Ni klik. Nak move. Highlight. Ke mas stop sharing dulu. Highlight. Tak apa, Mas tunjuk. Highlight. Buatlah mana-mana. Okey. Klik lama. Klik lama tu pindah. Oh, okey. Nak tarik dah. Klik lama. Okey. Kira mana? Boleh faham tak? Yang saya punya tu macam mana? Yang dia tak jadi 4%. Yang tu kena buat lain. Cerita dah kena buat lain. Ada something yang lari tu. Saya tak tahu macam mana Mas pergi ubah ke apa. Nanti kena buat lain lah. Dia tak boleh berbeza. Jadual. No, ingat no? Jadual. Kalau jadual tu 4%. Sampai habis projek 4%. Tak. Kalau macam tu saya proceed yang ahead delay tu je lah. Tapi still boleh continue kan. Kalau 5% pun dia tak sama dengan 4%. Kalau ikut tak betul lah. Dia tak betul lah. Jadual macam saya cakap. Dah ni, faham tak saya cakap? Jadual. Okay, you masuk kerja, you ada offer letter kan? Okay. Boleh tak offer letter tu pergi ubah pula? Tak boleh. Itulah jadual. Dia kena ada susulan pula surat seterusnya, Mai. Kenaikan gaji ke apa kan? Jadual tetap jadual. Jadual tetap jadual. Offer letter asal tetap offer letter asal. Tak boleh. Kan? Bukan, maksud saya kalau saya just continue je guna data yang ada ni. Boleh. Punya stat je. Boleh, tapi you kena tipu diri you lah. You kena tipu tu dekat Excel tu, you kena ubah balik semua. Dekat Excel tu kena ubah balik semua, you tipu. Lepas tu pula nanti you nak buat 5, naik balik. Daripada 5 mungkin dia pergi 7. You kena tipu diri you pula. You tipu. Lelah kali you pun tertipu, apa you tak dapat? Zero saja. You bayar 200.5, penat saya. Itu saya kata jadual tetap jadual. Kan? Kalau you nak tipu juga, you boleh tipu kat actual. Untuk persen tu. Jadual tetap jadual. Kena faham. No, jadual tetap jadual. Boleh faham no? Boleh. Okey. Sekarang ni apa dah conquer dah semua. Macam mana nak buat S-curve, macam mana nak update actual, macam mana nak isi resource. Kan? Sekarang ni saya nak proceed ke syllabus yang terakhir lah, itu financial kan. Macam mana nak dapatkan S-curve financial. Kan? Okay, sekarang ni apa ni? Pakai Salihin punya program. Dia tak lari. No? Kan? Tak apa nanti. Cik On nak tanya. Kalau macam tadi kita tengok Kuat sikit, tak dengar. Kuat sikit. dekat apa display tu. Dekat chart yang biru tu. Tunjuk. Present now. Tunjuk present now lah.
Resign now. Ha. Yang ni kan, lupa dah panggil apa ni? Ajak. Yang belah kanan. Kawasan belah kanan ni. Siapa tahu? Mas tahu tak? Mas cakap mas, lupa. Mas tahu tak? Salihin tahu tak? Yang Gancat ialah yang belah kanan dia. Display apa dia panggil? Ha. Salihin tahu tak? Mas tahu tak? Tak tahu mas. Tak ingat dah nama. Tak tahu dah saya. Ingat. Tulis lah. Graphical part. Sebelah kiri text part. Tengah tu borderline. Bawah sekali ujung tu zoom slider. Bawah sekali yang ujung kiri kanan horizontal tu adjustment kan. Nak kiri kanan, nak kiri scroll lah. Scroll kiri, scroll kanan. No? Yang tengah tu timeline. Kena take note lah. Kena take serious lah. Kan? Kena take serious. Sebab apa? Benda ni kalau korang nak main benda. Graphical part belah kanan, belah kiri text kita ke apa? Text part. No. Okay, jadi sekarang ni kan ada appear kat situ. Engineer 2, project manager, backhoe, based on kita masukkan dalam resource tadi. Kan? Kalau kita nak, kita tak nak appear benda ni, sebelah kanan ni, engineer 2, project manager, backhoe, kita tak nak appear benda ni. Kita buat macam mana? Delete dah lah. Delete resource name tu. Delete buang lah. Kalau ikut memang kena naik lah kan. Kena mention lah. Contoh kalau nak hide aja. Ha? Kalau nak hide aja boleh tak? Hide. Apa? Kan kita masukkan resource name tadi kan. Ha? Kan kita masukkan resource name, engineer, manager, backhoe, jadi kalau kita tak nak benda ni ada appear atau tulis kat sini, kita nak hide aja boleh tak? Kenapa nak ni kalau nak hack kena buang balik ya. Kan? Buang resource Sebab memang dia memang dia akan naik. akan appear kat sini. Dia memang dia akan naik. Dia dah register lah. Okey. Lepas tu macam kalau tadi kita dah masuk resource name kan. Dekat belah text part ni kan. Macam mana saya nak? Kita hide yang tadi. Hide column kan? Hack column Macam mana saya nak tahu kalau macam Excel dia ada numbering kat atas ni, so kita boleh agak kat mana kita ada hide column. Tapi kalau macam ni, belah text part ni, macam mana kita nak tahu sekarang ni ada hidden column? Insert column balik. Yang kita hide tadi. Nak insert column, nak bagi wujud dia balik, insert column. Bukan yang ni kan, tekan je lah mana-mana. Insert column. Tekan kat sini. Carilah. Maksud saya macam mana kita nak tahu kita dah ada dah. Kan insert column. Lah ni insert column resource name. Insert column. Insert column. Kita kena cari macam ni lah. Insert column lah. Faham. Okey lah. Kita pergi ke ni dulu, financial lah. Okey. Ni. Apa ni? Salih masuk. Tak apa no. Bahati nanti dulu. Bahati ya. Saya beritahu Bahati. 250 ni seumur hidup betul tak? 250 ni seumur hidup. Bahati jangan keluar grup saja. Kan? Dalam 250 ni boleh buat rujukan lagi. Tahu tak? Microsoft Project ni tak akan habis ilmu dia. Panjang. Saya pun sampai lah tak habis-habis. Saya start main 2005. Sampai lah pun saya tak boleh nak conquer. Dia itu macam Bahati bagi tahu kan. Kalau saya masuk kelas ni, berapa lama saya boleh ni? Dia bukan macam Excel. Dia bukan macam Word. Kalau siapa-siapa planner yang kata saya dah expert apa semua kan, tipu lah.
Dia ilmu ni takkan habis. Excel ni luah. Apa ni projek ni dah luah. My project macam ni, jumpa klien macam ni pula. My project ni jumpa klien overseas macam ni pula. My project macam ni jumpa klien macam ni. Cara projek macam ni, projek marine macam ni, projek dasar laut macam ni, projek dalam laut macam ni. Berbagai-bagai. Nah, ni yang saya ajak ni adalah yang selalu dipraktikkan Malaysia lah. Cuma beginner saya sama. Topik 1 sampai 8 sama. Pergi ke advanced planner, professional apa semua tu dah lain. Tahu tak? Kan? Itu pasal orang ambil kesempatan. Kursus ni 1,800, 2,000, 1,500, 750, 800. Yang paling murah saya jumpa pun 500. Dia tak akan ajar sampai bila-bila. Habis-habis. Dia bagi pertukaran 2 hari, 3 hari. Minta 1,200, minta 1,800. Habis hari tu, cuba kontak. Cuba kontak. Kan? Habis kuat pun dia bagi email address. Saya tahu lah pengalaman saya. Saya berapa banyak kali dah saya pergi kursus. Banyak kali lah company semua hantar kan. Satu par tak faham. Serius cakap. Satu par tak faham. Sebab apa? Dia orang mengajar berdasarkan kewangan. Dia mengajarkan berdasarkan profit. Profit margin. Dia mengajar berdasarkan masa. Lepas tu tak ada follow up dah. Microsoft project ni bukan simply boleh dapat lah. Saya cakap tu. Tak boleh dapat. Nak feel into. Macam kahwin lah. Macam gerbang perkahwinan. Tu saya muhung lah saya. Dah boleh serasi. Ada yang dah serasi. Berkawan. Daripada tadika. Sampai dapat anak seorang bercerai. Ni kawan saya. Ni contoh lah contoh. Tu dia kena ada feel into. Nak dapatkan feel into tu kena ikhlas dengan Allah Ta'ala lah. Itu cerita lah. Sebenarnya kena ada usaha. Kalau ada usaha tanpa pegangan pun tak boleh juga. Semua ni adalah daripada Allah Ta'ala. Kadang-kadang dia dah bagi dah tapi tak faham-faham pun. Tu adalah tu yang ada sesuatu yang kita kena buat perubahan. Tu saya cakap kena feel into. Saya pun nak boleh ni, saya cerita baiti ya. Bukan saya terus graduate dalam tahun 2000, terus masuk developer, consultant ataupun duduk di pejabat tau. 1 tahun subcon. 1 tahun. Lunyai. 1 tahun. 3-4 pagi jangan duk harap boleh balik. Konkret. Tahu tak? Nak kata set office yang ada aircon ke apa, jangan harap. Duduklah dekat carpenter yard tu. Beralaskan plywood. Serius. Bukan saya nak kata ni. Tu nak dapat nak menyelami tau. Convocation pergi serabai hitam legam. Orang lain semua gebu-gebu. Rambut panjang semua. Serius. Habis konvo tu pergi kerja pula. Sebab apa? Gaji hari. Dengan subcon gaji kita gaji kong. Lillahi ta'ala. Sokso tak ada. KWSP tak ada. Tapi nak feel into. 1 tahun. 1 tahun ya. Tapi dalam 1 hari tu ibarat sebulan kita dapat knowledge. Semua buat. Berapa masa nak pergi ulang alik dekat kedai minyak. Kedai minyak tu jauh mana. Tu semua tu planning lah. Nak beli water jet pump ataupun vibrator poker pump. Kalau tak ada tu tak boleh konkret. Bawa dengan motor. Minyak bawa dengan motor. Pump rosak pergi sendiri. Repair. Kat situ lah saya dapat belajar. Ni masa dia bila aku nak pergi cari masa. Kalau aku pergi tanya kerja, kongsikong curi makan. Tak buat kerja. Lepas tu main nak minta kita sign kong saja. Output kerja duduk macam tu saja. Kat situ lah planning sebenar yang saya dapat.
Saya naik satu tekok. Tapi saya cerita ni bukanlah nak suruh hampa berhenti kerja lepas tu masuk subkon. Tak. Benda ni kita boleh cari sendiri. Dengan cara macam mana tau? Buat hubungan yang baik dengan semua orang. Yang relate. Yang relate dengan industri. Bukannya setakat kita baik dengan semua geng-geng Kuala Putih tau. Kita bersembang lah. Apabila sekali-sekala bila kita pergi di tapak tu jumpa Indon ke Bangla ke duk cuci jalan dengan kan. Kalau malu tak apalah, tak kisahlah. Kalau rasa macam saja nak sembang-sembang sembang pak macam mana, okey sihat ke apa. Selalu pak duk cuci jalan ni berapa kali satu hari sembang dengan dia. Okey, selalunya saya sembang, kalau selalunya saya cuci ni kalau pagi tu kerap. Kenapa pak? Selalunya majlis datang. Mau saman. Kat situ dapat point. Kalau saman tu sampai dekat kita, mau company token kongkek kita. Minta maaf cakap kan. Dia tekan je. You cakap apa? You tak tahu ini sampai surat. Siapa bayar? 1,000 apa you buat? Tak tahu bos, saya mana tahu. Itu konsikon kita sudah bayar. Lancau dulu lah. Semua ni pengalaman. Lancau lah on. You cakap apa on? You tak reti lah. Maka sohai cibai tu. Macam-macam. Ni pengalaman saya. Ni habis tahun 2000, habis degree. Tahun 2000 kawan-kawan ni semua pi company sok-sok, pi developer tak apa kan, tak ada masalah. Form main semua gebu-gebu kan, semua kata sok-sok. Betul serius. Bukan nak kata saya ni dak. Bukan saya nak kata aku ni malang lah. Tak. Saya nak feel into. Sebab apa? Saya dapat nasihat daripada lecturer saya. Dia kata, if you want to be a good construction manager and you good in handling, planning using Microsoft Project or Primavera, you need to deeply undergroundnya ni tau. Bila duduk dengan subkon faham saja. Semua kata kena buat. Tapi saya tahan 1 tahun ya. Saya tak boleh pergi dah. Pening. Tu masa tu saya jaga projek apa tau. Projek tu Jalan Separak buat apa? Buat quarters untuk Mindef Jalan Separak. Buat semua quarters jenis high rise. Paket nala sok-sok 3 berapa meter? 6 kali 8 meter. Spampai sebelah hotel tu. Dalam berapa? 6 meter dalam. Ada yang 3 meter lebih. Okey, bila katakanlah paket macam tu, spampai kalau katakanlah paket besar macam tu, mestilah spampai mungkin ada 6 geng, ataupun ada 7 geng. Maksudnya tu point lah kan. Jadi excavator punya paket mana boleh korek tengah-tengah tu. Di antara poin-poin tu mana boleh pakai. Kena turun cari tangga. You pergi buat tangga semua sendiri. Nak harap siapa? Nak harap siapa? Tu orang mengisapkan. Dia buat tangga tak tapi dah okey turun. Macam kerja kampung. Tapi rasa macam aku belajar degree, siapa kena buat macam ni? Tak apa, biar tak sebelum ni. Benda ni bergantung pada masing-masing lah kan. Nak arah ke mana kan. Memanglah nampak macam hina lah kan. Tapi apa yang saya dapat terpulang lah kan. Dia macam ni lah kan. Dia tepuk dada tanya selera kan. Sama ada kita nak senang dulu ke ataupun susah kemudian. Itu semua tu atas individu masing-masing. Tetapi semua peserta-peserta yang masuk kelas saya ni mesti saya akan cerita ni. Ni pengalaman. Bukannya saya nak hampa ni berhenti kerja pergi subkon. Dah bukan. Terpulang pada hampa. Benda ni kita atas budi bicara kita, cara kita berhubungan dengan manusia, walaupun dia tu konsikong lah. Kalau dia gagal kita kena tau. Contoh katakanlah dia konsikong saja, tapi dia lupa nak tutup gate waktu malam. Orang pecah masuk. Bila pecah masuk, jadi kes polis, time frame kita dah track. Tu program kita tu, kerja delay.
Tiba-tiba tambah-tambah lah, ada jenis kes bunuh lah. Allah mau kes bunuh. Tahu tak? Ni pengalaman saya ni di site Bandar Kirara Puchong. Kes apa tahu? Indon ni main dengan Indon bini tau. Berbunuh-bunuh dalam kabin. Berselerak darah. Ni serius saya cakap. Dengan selak dalam, coli, dengan spender, pongking apa semua ni. Selerak. Drag. Udah polis dah masuk dah. Masuk. Habis time frame kita habis. Program. Tu pengalaman ni semua. Kalau cerita pengalaman banyak. Tu tak cerita gangster ni. Gangster Kelang, gangster Panambaran, tak cerita lagi ni. Semuanya pistol di ujung nyawa. Mai pistol ni dekat tepi celah pinggang belah kanan dengan parang kan. Tu cara macam mana kita nak bagi instruksi. Benda-benda ni lah dia boleh drag kita. Drag macam mana? Sebab benda-benda ni kita nak dapat dan susah. Tak ada dalam silibus, tak ada dalam mana-mana buku, dalam mana-mana you pun tak ajak. Benda ni antara hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Bagaimana kita treat people, bagaimana kita melayan orang bawahan, dan bagaimana kita melayan orang atasan. Benda ni adalah satu gifted. Apabila kita rapat dengan Allah Ta'ala dia akan bagi. Dia akan hadirkan. Benda ni dia relate dengan planning. Di Korea nak cerita gambar di Korea pun saya yakin lah sampai law pun masih dipraktis ni di Korea ni lah, Korea Selatan kan. Sektor construction ni. Bila interview soalan pertama dia akan tanya apa orang? You sudah kahwin? Tak kepelik. Padahal yang main interview tu ada PhD tau, ada master. Tapi dia tanya, you sudah kahwin belum? Belum. Belum, kita apa? Bila you cakap belum dia punya candidate tu dia akan letak sebelah lu. Tapi bila you cakap I sudah kahwin, okey, sebenarnya mungkin dia akan top 20 ke top 10 ke apa. Sebab apa tau? Apabila you sudah kahwin, you ada satu platform, ada footprint, ada satu basic untuk mengurus keluarga. Macam mana you nak urus keluarga dengan hanya bulan-bulanan you banyak ni saja. Kan? You ada banyak ni. Gaji you kata ada 2,000 setiap bulan. Tapi you boleh survive. You boleh hidup. Tak ada sampai ke bulu sebulan kan. Satu minggu. Satu minggu yang terakhir kan. Tak ada pun ke bulu sampai satu sebulan. Kira mana you dah sukses. Anak bini ada makanan. Dapat bayar duit kereta, duit rumah semua. Kira mana you a good planner, you are a good manager lah. You plan and manage. Kat situ lah dia akan candidate. Tengok. Okey, lepas tu tengok pula pengalaman. Pengalaman macam ni. Dari segi teknologi, baru dapat absorb masuk. Betul, saya tak bohong lah. Tahu tak? Saya cerita saya duk main benda ni dia sebenarnya kalau nak lagi mahir nak improve, dia kena berada dalam industri, dia tak boleh keluar. Saya tak boleh keluar. Kalau saya keluar, saya akan out to date kan. Maksudnya tu saya ketinggalan dari segi teknologi. Saya kena duduk dalam industri, saya kena bekerja. Barulah benda ni boleh macam geng-geng macam lecturer apa semua tu hanya tahu basic saja. Tapi mereka tak tahu yang real event tu. Kan, cara macam mana nak sharpshooter, cara macam mana nak lepas bom, cara macam mana nak tembak artillery, cara macam mana nak bawa kereta tank. Ni semua ni dia relate dengan apa ni macam peperangan tau. Peperangan, planning. Komander kan. Kalau kata hampa semua tengok cerita perang kan. Macam mana dia ni command dengan keadaan yang ucak-kacir, tengah duk bom semua ni ditapak macam tu. Kena serang, sagi kawan rumah, sagi ni kurang pasir pula. Sagi tanah kolek pula. Sagi excavator tak boleh start pula. Sagi pula consultant pula, design drawing pula. Bagi pula QS punya quantity salah pula. Berbagai-bagai. Bertubi-tubi macam perang. Macam mana nak control tu? Nak control tu kadang-kadang tu bila
post macam planner ataupun manager ni, mesti ayat ni dia kata apa kan, paling less supervision and can work independently. Kan, siapa nak monitor, tak ada masa lah. Kan, aku dah bayar lah ni kan. Kan, gaji semua dah setuju kan. Tu semua ni macam mana kita nak dapatkan pengalaman yang cepat dan lebih, kenalah pandai berhubungan dengan person-person yang relate. Macam bawa mesin, bawa crane, bawa pump mix yang handle semua tu, bawa lori crane. Sembang ni bang. Bukannya kita nak tengok dia ni macam apa ni. Habis you bukan good planner, you bukan good manager, you tak boleh manage. Sebab apa? Ni yang tadi tu, hierarki tu tadi. Tadi yang Mas baca tu kan, hierarki tu. Nak arrange hierarki tu. Semua relate. Kalau katalah, saya kata tadi yang feel tu apa ni, pencuci tayar atau pencuci jalan kan, Bangla ke Nepal ke Indon ke apa semua. Kalau dia fail kerja majlis duk main lala kali dia pasir projek tu. Okay, no more access to this project sebab you all tak jaga langsung, kotor. Habis nak hantar material dengan apa? Dengan heli. Nak hantar dengan apa? Ni semua pengalaman kan, especially ni lah kan, macam Kota Raya lah kan, projek-projek dalam bandar apa ni. Takkan you sentiasa nak rasuah. Kena pula pegawai tu main tu jenis apa ni, bekas sekolah tahfiz kan, sekolah agama. Takkan dia nak ambil rasuah tu, confirm dia balik report dah kali kena kes mahkamah lah, rasuah pula. Tu kena tu orang tak apa, principle kan, human principle tu. Dia benda ni dia relate lah. Tapi benda-benda macam ni dia atas kita punya ni tau, beri bicara kata kan, nak berdepan dengan klien pula macam mana, nak convince orang, nak tipu pun cara ada figure lah kan. Semua tu skill ni skill management lah. Kan, takkan nak cakap tak tahu. Lepas tu you main ni buat apa? Present for body je. Takkan main hantar badan je. Pun ada juga. Kan? Pengalaman lah, benda ni pengalaman. Tak apa. That's why saya tu setengah-setengah orang tu lepas nampak pelik. Tak pernah dibuat orang kan. Dah lah murah. Lepas tu pula seumur hidup. Apa dia ni, merapu ke? Ini semua ni berdasarkan pengalaman saya. Saya pernah jadi cakang. Bukan kata ni tau, bukan kata supervisor apa ni. Cakang ni, konsikong cakang. Buat semua. Gaji hari sengkong. Tahu tak? Sengkong. Bila Ta'ala cakap, sengkong. Tak main tak ada gaji. Tak main tak ada gaji. Tahu tak? Sampai tahap tu lah. Lepas tu naik sikit. Kan, naik. Bila kita dah duduk di tempat tinggi, kita dah nampak dah ibarat macam payung. Sekurang-kurangnya aku payung ni, semua orang di bawah aku ni dapat perlindungan. Barulah projek tu sukses, kita deliver. Kan? Bila tanya biar kerja, mampu dia. Hang lantak kan. Telefon pun tutup. Kan? Time kerja, betul-betul perform. Kan? Perform. Ada masa kita tiur dia, ada masa kita hentam dia, ada masa kita ambil hati dia balik. Macam tu lah. Ibarat macam layang-layang lah. Kena pandai main layang-layang. Ada kala kita tarik dah, ada kala kita lepas dah. Sama juga dengan klien ni, ada kala kita tarik dah. Kadang-kadang klien pun lepas tak confident juga. Tapi apabila lepas tengok kita di confident dengan eye contact, okay bos, I'm confident, boleh. Lepas tu balik tu pulun lah. Balik tu susah. Kan? Kecap cepat-cepat lah kan. Duk next week, main tak ada juga. Memang kena hentam lah. Itu saja kan. Tepuk dada, tanya selera. Ibaratnya itulah. Tu yang apabila saya saya bukannya setakat bekerja saja. Saya lah ni pun masih bekerja lagi.
Kan time cuti saya buka kelas ni. Sebab apa? Saya nak bantu. Kan, saya pun diundang juga oleh akademi-akademi jadi speaker mengajar ni. Kan adalah yang pihak yang panggil, CIDB panggil apa semua kan. Bila dia panggil tu saya ambil cuti lah. Ambil cuti pergi. Jadi benda ni saya nampak kan, saya berhubung rapat dengan peserta apa semua. Macam ni ke. Itu kesian. Lahir dalam diri saya ni kesian. Sebab apa tau? Selagi dalam industri kita ramai yang tak boleh nak conquer planning ni, especially guna Microsoft Project, selagi itulah klien buat faham dan bantai kita. Bantai. Kita dah bagi tahu dah, tuan. Okey, present schedule ni kita kena convert masuk ni. Mana yang dapat? Macam mana boleh dapat? Padahal dia tak tahu guna pun. Dari segi percakapan tu pun saya boleh tangkap dah. Dia tak guna nama-nama spesifik dalam Microsoft Project ni. Kat situ kita boleh tahu dah bahawa dia tak tahu. Tapi dia klien. Klien always right. Boss always right. Jadi macam mana kita nak bagi dia kesedaran civic? Macam mana kita buat? Kena buat macam ni lah. Kena adakan macam ni. Kelas ni. Kena buat supaya lebih ramai tahu. Ramai juga kawan-kawan saya cakap, On, hang bodoh lah On. Hampir buka kelas ni macam mana? Adalah murah. Akademi ni semua cah 1,800, 2,000, padahal 1,500, 700, 500. Hang ni batu belah hang ajak dua syllabus. Beginner dengan intermediate. Pergi hang. Nanti hang terlepas dah. Apa ni? Kerja-kerja part time semua kan. Saya kata tak apa. Aku rasa tak apa kata. Sebab apa? Kalau aku buat macam ni, seluruh entire human race ni kan, especially yang involved dalam construction ni, dia kena bantai tu. Dia kena bodoh. Padahal kita tahu buat. Tapi disebabkan kita duduk di level bawah, kita ni macam menumpang projek dia untuk cari pendapatan kan. Klien tak tahu pun, tapi dia buat tahu lah sebab dia klien. Takkan dia nak malukan diri dia depan anak bawah dia. Dia tekan kita. Ni you bawah ni. You buat ni. Masuk ni dulu. Bukan bos. Sepatutnya benda ni kita tak boleh tukar. Ni apa? Dia memang kena finish start. Tak boleh sini. Siapa tak boleh pula semua. Kat situ kita bertahu dah bahawa dia tak ada knowledge. Tapi nak lawan klien. Esok keluar surat, On Nasrun tidak dibenarkan hadir dah. Dia pun boleh buat bang. Betul tak? Padahal kita niat betul, kita niat ikhlas. Tapi disebabkan masa keadaan tu ibarat macam klien tu dah kalah orang. Dia malu lah. Bila dia malu, apa dia buat? Dia tak serang. Dia tak akan serang. Dia tak akan serang musuh apabila dia dah rasa bersalah. Dia akan serang isu dosa. Sebab apa? Dia ada power. Apa dia serang serta-merta? Dia bodoh lah kan. Biar dia serang nanti-nanti. Dan dia keluar surat. Dia tak payah lah ni. Dia keluar surat lah. Keluar surat, On Nasrun tidak dibenarkan lagi berada di projek ni. Kerana menimbulkan keraguan kepada sistem perancangan. Habis. Lepas tu pula, bos pun nampak back repo kita. Padahal bos tahu kesungguhan kita ni, bos nampak. Tapi kita nak cari makan tahun tu. Dia pula fikir apa ni profit and loss ya. Kan semua nak profit kan, keuntungan kan. Mana ada orang buka company nak rugi. Kan? Ni pengalaman. Kan? Tu yang saya nawaitu saya ni tak apa. Aku cah 200.5 saja. Aku ambil 100 yang mengajar. 100.5 lagi aku bagi dekat marketing tu. Aku bagi dekat IT person. Dia lah buat ni kan. Dia buat video lah, apalah, macam-macam lah. Dia buat grafik ni lah. Dia buat slide show lah, macam-macam lah kan. Saya bagi dia, ambil 100.5. Aku ambil 100 dah. Sebab aku dah ada gaji dah. Saya dah ada gaji. Sebab apa? Saya ni bulan-bulan dah ada gaji dah. Cuma yang ni saya buat ni atas inisiatif. Nak bantu. Tu pun saya buat ni pun ada orang dengki juga. Ada kadang-kadang saya duk post dalam Facebook, lepas blog. Saya balik, pusat akademi ada ni. Geng akademi. Faham tak?
Mereka takut. Mereka takut. Mereka kalau boleh tu, mereka tak mau ada macam orang saya macam ni. Sebab apa? Mereka nak terikat dengan harga mahal. Apa nak masuk? Kalau tak mau, bodoh sepanjang zaman. Mestilah kita pun buatlah surat request dekat human resource. Kan sekian-sekian. 1,800, 700 setengah, 900. Lepas tu balik tak faham-faham. Tak mana? Macam mana? Betul rujuk lah balik kan. Email. Nombor telefon saya rasa payah lepas pagi. Payah lah. Memang payah lah. Payah saya duduk. Sepanjang saya duduk masuk, saya sijil Microsoft project ni berapa dah? 5 ke 6 tau. 5 ke 6 macam tu kan. Kita pun tak lain kali kena explore sendiri. Explore. Kadang-kadang dia memang lepas bagi buku panduan apa semua kan. Tapi bukan kita nak faham, dia kena hands on. Memanglah kadang-kadang tu ada yang belajar melalui YouTube kan. Bila YouTube ni dia one way saja. Bukan both way punya kan. Jadi kita nak tanya payah. Tu yang saya ni bukan inisiatif. Tu pun ada juga orang kata, "Cik boleh kurang ke cik satu?" Oh, satu boleh, tak ada masalah, tapi saya bagi e-book lah. Saya bagi e-book lah. Kalau nak masuk kelas tu kena bayar 200 setengah lah kan. Saya tahulah kalau kata ni nama mahal, saya tak nak kata kan. Apa cik cuba cari tengok kan mana lagi kan. Dah lah macam-macam saya bagi kan. Lepas tu kelas lagi, lepas tu pula lifetime lagi, lepas tu pula boleh follow up free kan. Tak kira lah nak follow up, lepas tu nak masuk ulang kelas ke apa, semua boleh kan. Tu kena tu orang kata macam-macam manusia lah kan. Dia bergantung lah, bergantung pada individu tersebut kan. Tak apa, jangan risau, kita jangan memasak kan. Dah ni kita nak masuk silibus yang terakhir ni, iaitu silibus financial. Okay, so far saya nak tanya lah, daripada topik 1 sampai 8 macam mana? Saya tanya. Belanda saya tanya Mas. Topik 1 sampai 8. Mas macam mana? Okey, alhamdulillah. Yang tu beginner tau. Beginner ni semua standard. Beginner ni. Tahu beginner ni. Semua standard. Kan? Kalau katakanlah jumpa guru mana-mana yang ada teknik lain, saya minta merayu sangat-sangat, Mas share dengan saya juga. Sebab apa? Saya pun nak juga. Saya nak juga. Sebab apa? Microsoft Project ni berbagai-bagai teknik. Tapi teknik ni bentuk penyampaian dia ada sama. Ada S-curve. Ada update project. Sama. Cuma susunan dia tu je. Susunan sikun-sikun dia. Okey, macam Baiti macam mana tak? Baiti daripada topik 1 sampai 8. Baiti rasa macam mana? Alhamdulillah juga. Okey. Ramai peserta yang okey yang bagi feedback yang tu. Cuma apabila dia nak masuk intermediate tu, topik 9 okey. Topik 9 yang resource name tu okey. Bila mai ke 10 nak pergi ke 14 tu, dia ada sikit. Sebab apa? Dia dapat dia sebenarnya itu ada sebahagian daripada advance planner tau. Advance planner. Advance planner. Tak apalah, pelan-pelan. Daripada kosong langsung, baiklah hampa ambil 1 dengan 8 tu. Hal lain tu concurrent tanya lah. Cik, okay, saya dah buat dah 1 sampai 8 topik ni. Lepas tu lah macam mana cik ni? Tak apa. Boleh tanya lagi, masuk kelas lagi, ataupun tanya personal. Okey, hampir sini. Buat yang tu dulu. Main tu pula. Okey, saya dah dapat dah. Okey cik, saya dah dapat dah yang ni. Okey, nak pergi ke financial pula. Macam mana cik? Lama-lama boleh conquer lah. Bila dah dapat conquer yang tu, explore sendiri ya. Explore sendiri tu, maksud saya tu berdasarkan permintaan projek tersebut, berdasarkan kepada kriteria klien tersebut. Kalau P Prima, style Prima. Kalau JKR, style JKR. JKR lagi banyak ragam. P JKR JD,
JB macam JD apa ni, JB macam ni, PJKR Sungkai macam ni, PJKR Bidul macam ni, PJKR Lostak macam ni, PJKR Penang macam ni, PJKR Johor Negeri Sembilan macam ni. Lagi banyak JKR ni tak ada ketetapan. Pengalaman saya lah. Mereka tak ada satu ketetapan khas saja. Tapi tak apalah, kita sabar kan. Dapat ilmu. Dua macam ni, macam ni. Kat situ lah kita boleh kuasai. Kan. Okey, apa ni? Salihin. Topik 1 sampai 8. Okey, Alhamdulillah. Okey. Sangat lambat sangat. Okey lah. Okey, yang penting tu kuasai beginner tu. Beginner tu lah, walaupun kita dengar alah beginner. Cik, saya ni kalau boleh ni saya nak belajar dengan cik professional project manager lah. Nanti dulu lah. Tak apa cik, tak apa. Tak ada masalah. Tapi ni dengar ni cerita betul ni. Tapi itulah kan, cahaya tinggi. Tak apa cik abang apa? Biar betul ni. Baik cik masuk dulu beginner to intermediate 2.5 lah. Tak apa cik, saya ni okey dah cik, okey. Sekali kita buat. Tak apa, saya cah you 800 dah. Ni tak ada nak habis. Tak ada ni sampai tengah hari ni. Sampai ke 11 cik. Saya ni tak apa nak sihat lah cik. Kita stop dulu kelas ni boleh cik? Stop nasihat. Ya ke? Tak sihat. Apa ni? Awak siapa jadi confused ke apa? Bukan. Boleh cik. Tapi saya pening kepala. Ada start dah. Tu saya pun tak apa lah kan. Dah kawan pun baik dengan kita pun tak apa. Lepas tu saya suruh minta masuk balik. Tak masuk sudah. Sebab apa? Dia dah stress. Kan? Biar pelan-pelan. Sebab apa? Bila saya tengok dia buat beginner intermediate ni berselera. Tasmud pun duk banyak lagi. Minum schedule. Lari tak konsisten. Tu saya kata tu. Tapak tu kita kena jaga tapak dia tu. Tapak tu kita kena kuasai dia tu. Memanglah dengar beginner kan. Beginner. Beginner ni orang tak apa ibarat apa? Beginner for dummies lah. Kan? Beginner for dummies. For juniors. Dah. Kuasai beginner. Kuasai. Apabila tuan-tuan kuasai beginner, perasaan mood tuan tu mai. Syekh tu mai. Nak rasa nak pergi lagi jauh. Dia akan inisiatif sendiri. Masuk. Dia seronok nak main tu seronok. Macam kita main Facebook. Dulu tak tahu pun Facebook dia kan. Seronok. Jumpa kenalan. Handsome ni. Kenalan sembang nak. Lawa kan. Share pula kan. Idea. Rosak kan. Kita jadi seronok. Sampai boleh menyiaga dalam Facebook tu. Sampai boleh buat Adobe Photoshop. Sampai boleh buat slideshow bagai. Tu orang panggil. Kalau tak kenal maka tak cinta dia. Kan? Ibarat macam ni lah kan. Satu lagi orang tahu apa? Don't just book by cover. Kenali dulu. Jatuh cinta. Jatuh cinta dulu kan. InsyaAllah. Dulu saya pun fed up. Tak tahu guna sebab tak ada guru. Masa zaman saya mana ada YouTube. 2005 lu. Mana ada. Saya tak tahu. Saya tak wujud lagi. 2005 tak wujud. Masa tu internet pun duk guna hak jenis dial. Jenis tu dulu. Mana ada wifi apa semua tak ada. Handphone semua pun handphone Nokia bodoh apa ni. Kan? Tak ada guru. Belajar sendiri. Belajar. Kan? Buat. Orang tahu apa macam. Ambil mana-mana yang program yang the best kan. Tengok dia cantik apa semua kan. Buat forensik. Buat postmortem. Tengok apa dah. Lagi buat tulis. Lagi. Lepas tu aku buat pula sendiri. Buat pula tu program kecil-kecil lah kan. Contoh macam tanam pokok dalam pasu ke. Lepas tu nak buat tangga saja ke. Tangga. Kan. Ambil yang projek kecil-kecil lah. Yang task sikit.
Kat situ minat timbul. Lepas tu pula masuk ke projek, uish. Wah, hebat lah. You all present guna Microsoft Project ah. Kan orang ni duk guna Excel lagi. Kat situ kita pun seronok lah. Seronok, bangga lah kan. Mestilah bangga, takkan tak bangga kan. Pencapaian kan. Bukannya kita ujuk, bukannya kita ego riak dah. Kita kena bangga dengan diri kita. Kan, dapat belajar, dapat sambung degree. Kan, daripada diploma, daripada apa? CJ, diploma, degree, master, PhD. Seronok. Tapi jangan lupa pada Allah Ta'ala. Jangan lupa pada Allah Ta'ala. Kalau lupa kita ujuk, Allah Ta'ala dia ambil sikit dia. Sama macam kita duk Microsoft Project ni kan. Dia bagi lupa formula tu sudah. Tak boleh buat dah. Dia bagi lupa certain part tu kan. Habis macam, tak mana lepas ni? Tak mana lah Allah mahu. Tak boleh dapat. Tu macam ni contoh link ni. Link semua ni kan. Okey, saya tunjuk sekali Okey. Lah ni cuba pergi dekat report. Pergi dekat report. Ni saya nak cerita lah. Okay. Kan? Pergi dekat report. Klik report. Cuba pergi dekat tu. Dekat visual report. Visual report. Tapi tak ada tau dalam syllabus. Ada ke tak ada? Saya pun tak tahu. Tak pasal lah. Klik visual report. Okey, klik. Okey. Pergi dekat tu. Earn value over time. Earn value over time. Bawah sekali. Bawah sekali. Tu nampak tu. Okey, lepas tu pula pergi dekat view. Tunggu sekejap. Yang ni dia kena connect dengan Excel. Nanti dia akan export pergi ke Excel. Kan, tunggu sekejap. Okey, buka. Okey, scroll down. Okey, pergi dekat assignment use with earn value. Okey, lepas tu pergi dekat tu sebelah kanan tu, AC kan. AC tu cancel. Scroll down. Fahmi. Scroll down. Okay, earn value tu cancel. Ambil ke multi work. Okay, multi work. Lepas tu lah pergi dekat bawah sekali. P tu sum value tu, sum bawah sekali. Dah. Bukan no, bawah sekali no. Bawah lagi bawah. Dah. Bukan. Okey, bawah. Lagi bawah. Okey, community work tu. Kita tengok nak jadi tak. Okey, pergi dekat value field setting. Klik value. Okey, lepas tu pergi dekat tu no calculation. Pergi dekat grand total tak. Okey. Okey, nampak tu 100%. Okey, buka Q1, Q2, Q3, Q4, Q1. Buka. Nampak tak? Tadi tu yang kita buat tadi tu yang terhegeh tu, saya duk ajak hampa semua tu saya nak derah semua tu. Nak bagi hampa tahu berapa pun susah nak dapat cara manual. Tak apa. Susah tu senang kemudian. Anda semua akan kuasai di medan perang. Klien Mas, berapa ni kalau tengah projek? You tahu lah? Tuan, jangan risau tuan. Okey, bulan depan kita akan mencapai lebih kurang dalam 8.2%. Selepas 8% kami cuba achievekan performance kami tambah lagi 2% daripada geng, lagi 2 geng, iaitu kami tambahkan geng carpenter 1 geng dan kami tambahkan geng barbender 1 geng. Dia akan achieve di pertengahan projek ni kepada 52%, bos. Bersamaan dengan kewangan 420,000. Ush. You confident?
Confident tuan. Tunggu sekejap. Dia ambil. Taubat lahum, lepas tu dia tak kacau dah mas. Taubat lahum. Itu cara kita nak kuasai. Padahal muhung Muhung kita muhung kan. Tapi dengan percakapan berdasarkan figure dan data membuatkan orang yakin dengan kita. Dan orang akan recommend. Kat situlah menguasai di medan perang. Okey, cuba tengok scroll down. Nampak tu tiap minggu tu. Okey. Kembali kepada chart 1. Tu graf hang. Dia ni. Kan. Dia. Cuma nanti kena praktis balik ke mana ni course, masuk course ni. Pergi balik dekat tu assignment. Kena buang tu kena buang ni planet value kena buang. Okey, lepas tu naik lagi buang hal lain semua buang saat nanti tu. Dengan buang semua. Yang ni ada scroll up. Scroll down pelan-pelan. Bagi ada community work saja. Sebab nak dapat ni kan. Nak dapat tu kalau kata course dia cumulative course. Nanti kita belajar lah sekali ni. Kita nak habis ni. Kita nak masuk course saja no. Cumulative course. Okey. Tak apa. Ni tak apa, ni tak ada apa. Kembali tu kepada chat balik chat tengok chat. Nampak. Dia tengok biru dah. Tadi tu dia masuk sekali dengan planet value tu. Yang ni hang punya S tadi. Kan, cuma lah ni hang kena berbetulkan S hang tu kena main balik lah dengan predecessor kan. Duration. Lepas tu date start, date finish masa. Kena main kat situ. Kan? Boleh faham tak? Mas boleh faham tak? Boleh. Baiti boleh faham Baiti? Faham. Kan Encik On. Kalau kita belajar ni kan nanti dalam ni kita belajar cara nak buat catatan kan dalam Microsoft Project. Encik On ada ke ajar kalau macam kata satu-satu program tu dia realistik ke atau tak ke? Contoh kalau kita nak komen CPM kan. Ya. Betul lah ada kontraktor dia dah buat CPM dia. So biasanya kita engineer ni kena komen kan. Ya. Jadi benda-benda macam tu Cik Wan ajar kita ke tak? Kenapa saya nak ajar Baiti pula dengan semua orang? Ni saya duk ajar dah ni. Okey. Bukan maksud saya. Maksud saya macam kelas, workshop. Bukan. Maksudnya untuk kita komen Microsoft Project tu kan. Okey saya tahu. Okey, saya tahu dah. Saya tak pandai Microsoft Project. Okey. Okey, saya faham. Okey, yang ni selalunya klien dia akan minta consultant team review betul. Work program master bukan yang berjalan di tapak tau. Dia akan minta review yang master punya. Kebanyakan consultant tak tahu. Ni pengalaman saya lah. Kebanyakan sebab tak tahu guna. Okey, saya cerita lah. Dulu setelah ni pun ramai dah celik dah. Konsultan ramai dah celik. Alhamdulillah. Dulu tahu tak konsultan jawab macam mana tahu? Dulu masa tu saya banyak dengan kontraktor lah kan. Lah ni saya involve dengan konsultan CNS dengan kontraktor. Saya involve dua-dua dalam satu masa. Saya involve dua-dua lah. Dua-dua kan. Dua-dua company. Company member kat lah dekat sekitar sini juga lah Sukan Petani ni. Kan. Dulu tahu konsultan apa jawab tahu? Konsultan klien apa jawab? Microsoft Project ni untuk kontraktor bang. Apa kita orang nak tahu? Ni kerja kontraktor kena buat. Padan muka. Kena muhung satu zaman. Ni api. Kalau tak tahu belajar. Jangan ego. Ni. Jadi, okey, bila berlaku macam ni, that's why projek kerajaan, projek government apa semua ni selalu duk kena tipu.
delay. Kontraktor main. Kontraktor dia tak akan cakap, dia tak akan lawan. Di dalam meeting dia tak akan lawan. Dia semua apa tau? Dia orang kata apa? Kiam dia punya apa gigi kan. Dia main kacip gigi dia kan. Tak apa, tunggu. Mungkin hang dacau lah ni. Nanti kena sungguh. Klien besar dengan ego. Dengan cemennya, bodoh dia kontraktor ni, tak tahu apa. Ingat kontraktor ni bodoh lah. Lepas perancangan lepas lagi licik. Dalam program ni semua boleh murung, boleh main. Jadi apabila nanti BIT ditugaskan untuk review, inilah masa dah. BIT nak tunjuk kemahiran BIT. Keluarkan Excel, type. Okey, pertama, menampakkan bahawa kontraktor cuba mengambil peluang untuk cuti sepanjang zaman. Dari segi kalender setting, kalender time work tu kan, saya dapati kontraktor telah set 1 minggu 2 kali cuti. Ini ibarat serupa macam mau raya Hindu. Nak buat projek kan mau raya. Bukankah dalam agreement mengatakan bahawa kontraktor perlu cuti 1 hari 1 minggu saja? Etek lah. Kat situ dah point lah. Okey, 2. Cari lagi. Okey. Kenapa tak ada milestone? Cari. Adakah duration ni logik? Adakah tuan-tuan mampu? Adakah tuan saja-saja sorok-sorok nak bagi delay? Apa yang belajar ni? Keluarkan. Pop. Okey, berdasarkan kepada S-curve yang didapati sekarang ni, kenapa pada pertengahan bulan tu, pada pertengahan projek tu mendatar? Adakah semuanya honeymoon? Pergi somewhere lagoon? Ataupun bercuti di Kinabalu? Ataupun overseas? Kan? Sebenarnya bukankah projek ni sepatutnya menjadi mencanak naik? Sebab apa? Kita dimaklumkan daripada klien bahawa 2 bulan pertama ni perlu ad hoc. Bila orang tengok review daripada BIT macam tu, dia ni jangan main-main tau, dia ni tahu. Jangan main-main tau. Lepas tu pula dia buat keluar apa perkataan constraint lah, lepas tu perkataan finish start lah, lagi ni lah, apa ni predecessor ni, kenapa you letakkan predecessor ni dekat summary project. Kemahal. Jangan main-main. Selalunya ayat konsultan biasa sebenarnya, hasil pembuktian kami program kontraktor adalah terbaik, elok, kami tiada komen. Alah, kontraktor boleh tangkap. Tak reti, kita boleh bohong lagi. Nah, tu knowledge. Serius dia saya cakap lah. Kebanyakan kan, hak mana yang lapis-lapis saya lah kan, 45 ke 50 ke atas semua, ramai yang tak boleh conquer. Tak tahu. Tu yang dia kena tipu. Kan, bila dia kena tipu, you tipu lah. Buat apa dah, nasi dah jadi bubuk lah. Kan, projek tu pun dah nak karam dah. Kan, orang ni taker masa mula-mula dulu. Taker lah bye-bye. Kalau nak didik anak tu, biar didik masa dia bayi lagi. Didik dia nak jadi kain apa? Kain hitam ke, kain kuning, kain merah, kain putih. Ini dah. Buat apa kami belajar? Bukan ada apa, bukan bidang kami. Kita kena terapkan dari segi design tu. Dari segi kuantiti, dari segi harga, kita kena terapkan itu. Itu fokus kita. Bukan, sebenarnya fokus tu semua. Jangan letakkan program ni dekat atas kontraktor saja. Dia murung. Tahu tak? Apa yang BIT belajar ni, yang BIT dah dapat ni, setakat ni, BIT boleh guna untuk review kontraktor. Selalunya yang duk review ni selalunya CNS, arkitek dengan M&E. Ini tiba-tiba QS. QS boleh review. Lepas tu lah review lah, bukan calang-calang punya review. Betul. Si ada nama saintifik daripada Microsoft Project tu. Jangan main. Boleh siap tanya, okay, you insert kolom ni, lepas tu pula you pergi tak isi dekat custom field, ataupun
Dekat custom field ni ada tak mana-mana you letak formula. Lepas tu you ada klik tak use formula. Baiti cakap macam tu semua terpinga-pinga. Bermakna mereka tahu bahawa Baiti ni pernah main dan guna. Jangan main. Tahu tak? Tu cara psikologi dia. Bukannya cakap macam ni tak. Tambah ni. Kenapa lama sangat cangkul? Tak boleh 2-3 hari tak boleh. Bila cakap macam tu, kontraktor boleh pecam dah. Ni bodoh tak tahu. Kan? Cuba cakap kan, okey. Bila nak cangkul trenches pit ni, lepas tu kita konkrit lingkar ni, boleh tak you gunakan start. Sebab apa kita nak bagi concurrent. Baru kemas sikit cakap. Kan, bukannya taibai kata buat lama kan, pendek dah tak boleh kan. Cuba cakap betul berfakta. Resource sheet you masuk macam mana? Boleh tak saya tengok resource sheet you kan? Dekat resource name you klik apa dia kan? Ada you macam mana you punya material macam mana? Dari segi type name tu you pilih material macam mana? Work tu you categorize macam mana? Dan cost untuk flat rate tu macam mana? You ada tak key-key macam tu? Bila cakap macam tu kemah. Padahal cakap pula bahasa jargonnya kan, bahasa pelik benar kan, tapi berfakta. Orang takut jangan main-main tengok selekeh besok kan. Kadang-kadang masuk tu compang-camping kan, baju pun kotor berlemuh kan, koyak baju, tak ada brand, seluar pun stukin pun terkoyak, nampak nampak ibu jari kaki kan. Tapi bila mereka bercakap buat program nak kata apa? Orang tabik spring lah. Betul cakap. Pak masa ni tak ramai yang kuasai. Nak kata saya bukan saya dah kuasai dah. Saya pun tak kuasai lagi. Sebab apa? Benda ni meluas. Meluas. Sebab apa? Selagi projek masih ada dan didirikan di bawah tanah, di atas tanah ataupun dalam laut ataupun dasar laut atau marine ke apa semua, selagi itu adalah berbagai-bagai jenis flow yang kita jumpa. Percaya cakap saya. Kan? Benda ni memang tak habis. Mai pula jumpa pula projek basement, katalah basement 8 tingkat bawah tu. Tudar bawah 8 tingkat. Dalam tanah lagi banyak cabaran kita punya flow schedule kita lagi tight Lepas tu apa lagi, dia punya link apa semua dah nak buat bagai-bagai memang bagai-bagai. Tengok contoh kalau satu macam contoh satu development, kata satu projek, tengok dalam design tu memang kena buat PMU, pencawang masuk utama, ataupun PPU kan ataupun busuk-busuk TMB, substation double chamber, kena tumpu buat tu dulu. Tapi kontraktor main hantar dekat Baiti cek siapa sub TMB ni you buat tengah-tengah ataupun lah kali you tak tahu permohonan 6 bulan 7 bulan lepas tu online pula tau. Tak. I nak you buat awal, lepas pada submit topografi plan dah disahkan oleh arkitek apa semua, you terus start substation TMB. I tak mau projek ni delay disebabkan application elektrik. Buat malu semua dah siap, elektrik tak masuk. Elektrik tak masuk, LED boleh kena tau. CNC CNC kan, certificate non completion. Tu perancangan tu dia berdasarkan kepada pengalaman. Kalau tak ada pengalaman susah abang tu susah kan, dia kena feel into okey, tak apa. Apa ni nak buat S-curve fizikal pun ada shortcut dia,
nak buat financial pun ada shortcut dia. Tapi memang saya tak tunjuk. Sebenarnya semua peserta saya masuk ni semua saya dera. Saya nak bagi susah. Biar pergi pada muka hampa susah. Macam mana dulu saya kena. Tapi impact dia apa dia? Semua dalam otak. Macam saya cerita kat Mas tadi tu. Cik, jangan risau cik. Katalah klien pula kerek belagak kan, jenis nak main pau kan. Cik, jangan risau cik. Bulan depan kami boleh achieve. Cik. Sekarang baru 6%. Minggu depan geng carpenter akan masuk satu geng. Dia akan contribute kepada 2%. So tak langsung performance kami daripada 6% tu akan menjadi 8%. Lepas tu pula kami push lagi full swing dengan masuk lagi satu geng barbender, akan berkemungkinan akan naik 1%. Dia akan menjadikan performance perbezaan tersebut minggu tu minggu akan meningkat, contohlah akan meningkat kepada 9%. Tetapi dalam schedule kita masih 6% tuan. Kita akan hit tuan. You confident? Ya tuan. Tuan cuba tengok sekarang. Sekarang kita tertumpu kepada di sini. Bangunan A, blok A. Blok B, target kita dalam schedule pada tahun hadapan. Tetapi blok B kami dah buat siap. Disebabkan material adalah yang sama. Material telah di-approve oleh pihak arkitek. Dan kami akan jalan serentak. So tak langsung, blok B ni akan contribute kepada ahead. Disebabkan penyumbangan awal. Di dalam program blok B ni kita akan buat pada tahun hadapan. Sekarang tuan bulan berapa? Bulan 4 tuan. Tuan jangan risau, tuan boleh balik Lena tuan. Dengan gahnya lah. Tapi kalau kita cakap macam tu, mana kita geram lah dengan dia kan. Kita tak perhati lah kan. Sebab dia duduk kacau kan. Selalu orang cakap macam tu lah kan. Dah tak mau percaya sangat orang kan. Kita cakap habis lepas lah kan. Tapi cara menyantuni lah. Tu semua tu saya nak ajak dekat hampa semua ni, bagaimana nak kuasai. Tapi nak kuasai kena ada knowledge. Kena ada point, figure. Walaupun tersasar 1 point ke 2 point ke, 1% ke 2% ke, taklah jauh sangat target tu. Ini dah bila tanya tak tahu je, mungkin boleh pergi 60% kot. 60%? Projek 2 tahun. Dan ni baru masuk bulan 4. Macam mana boleh 60%? Kenakan, tekan, dia boboh kau. Hang tidur lah. Duk lena mimpi lagi lah. Tu sebab apa? Tak ada stand. Tak ada figure yang kita nak pegang. Sekurang-kurangnya, bila kita buat cara manual saya tunjuk ni, sekurang-kurangnya benda tu dia akan lalu juga dalam otak kita, terlintas. Berapa dah itu aku tengok 4%, 8%, 5% macam tu. Sekurang-kurangnya dia main around that figure tau. Tak ada lah sampai pukul 60% tau. Tahu tak? Benda ni insyaAllah lah. Kalau apa dia benda ni kena rajin buat lah. Tak kisah walaupun macam BIT ni QS consultant. BIT buat macam ni lah, macam consultant, tak apa, tak ada masalah. Buat, tapi kena main selalu. Kena main, guna apa, main. Kan? Tak semestinya BIT nak kena pergi buat hak yang part-part kontraktor pula. Tak. Nak tahu dia punya sikun dia tu. Sikun flow dia tu. Okay, tak apa Mas. Kita jangan buang masa orang. Jadi dah nak habis ni. Tak lama dah. Okay. Mai masuk ke Microsoft Project. Ini nak habis dah. Kita nak pergi ke financial. Okay, Microsoft Project. Okay. Apa lagi kita buat ni juga. Close. Close okay. Insert column. Biar ada pergi kat depan sikit apa. Insert column. Cost. Cari cost. Kan dia. Yang tu pun semua tu ada guna apa. Actual work cari type C. C bukan O. Cost. Okay. Lepas tu satu lagi insert column. Actual cost A. Tu masuk. Okay. Lah ni
Yang schedule, percent actual apa semua tu bagi kosong. Bagi kosong kan semua. Kosong semua. Kosong semua. Kosong, kosong, kosong. Kosong, kosong. Kosong. Refresh. Kosong, kosong, kosong semua. Kosong semua nah, kosong. Kosong semua. Bagi dia kembali kepada asal lah. Refresh. Okay, dah kosong semua lah. Okay. Sekarang ni, dekat cost tu, ni tahan tak setting. Ni currency. Pergi dekat file. Option. Display. Ubah currency tu kan. RM. Currency. Placement. Udah US dollar. Patutlah pun. Aku kata RM1 tadi. Hang bubuh RM15. Tak boleh MYR kan. Tu. Okay. Set dah. Okay. Kan. Okay. Okay lah ni. Dekat cost tu lah. Harga yang kita dapat daripada BQ no. BQ. Lepas tu apa ni? Apa panggil ni? Sebut harga no. Okay. Lah ni boleh copyright daripada PDF. PDF tu tiruan no. Copyright lah masuk. PDF tu tiruan rompin tu no. Tu tiruan rompin.